والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambung kitab Matla'ul Badrain, sambung ke surat 92 tu. Kita sambung dan syarat pada akib tu. Masih lagi bincang syarat yang pertama pada akib. Akib ni dia ada 5 syarat. Kita akan sambung syarat pertama, tak habis lagi. Baik. Kita mendetailkan rukun jual beli yang kedua. Rukun jual beli yang kedua. Yang pertama dah siap. Rukun jual beli yang pertama apa dia? Rukun jual beli yang pertama iaitu sirah. Ingat rukun jual beli ada berapa? Rukun jual beli semua ada apa ingat? Asasnya ada 3. Detail detail 4. Mana pula? Gamoh detail 4. Details ada 5 atau 6. Kalau ringkas dia jadi 2, 2, 2. Faham tak? Kalau asli details jadi 6. Okey, kalau ringkas macam mana nak kira? Rukun yang pertama dia panggil sirah. Sirah ni lahir 2. Apa dia? Ijab dan qabul. Ingat cara nak kira rukun tu. Sebab rukun penting. Sebab apa? Sebab kalau tak cukup rukun, tak boleh nak hukumkan jual beli. Tu penting. Sebab kalau orang tanya kenapa nak tahu rukun? Tak tahu tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau tak cukup rukun, tak dinamakan jual beli. Sebab tu kena ingat rukun. Okey, sirah dia keluar 2, ijab dan qabul. Rukun yang kedua, kalau asah, macam mana nak kira? Rukun yang kedua, apa dia? Taqullah. Rukun yang kedua. Ni kita sambung. Baik dan mustari. Dia nama dia asah. Orang panggil apa? Aqid. Aqidain. Rukun yang kedua dipanggil aqidain. Aqidain ni lahir apa? Lahir 2. Apa dia 2? Baik dan mustari, penjual dan pembeli. Jadi 4 dah. Dan rukun yang ketiga nama dia ialah maqudun alaih. Nanti kita akan bincang ke datang. Maqudun alaih. Maqudun alaih ni 2. Apa dia? Mabik dan saman. Ini barang dan harga. Jadi itulah dia rukun jual beli secara detail. Jadi ada 6. 2, 2, 2. Sirah 2, ijab dan qabul. Aqidain 2, penjual dan pembeli. Jadi mabik dan mustari. Dan yang keduanya ialah maqudun alaih 2, iaitu mabik ataupun barang, dan juga saman iaitu price ataupun harga. Jadi itulah dia, detailnya ada 6. Jadi tak cukup 6 rukun ni tak dinamakan jual beli yang sebenar. Tak boleh dinamakan jual beli yang sebenar. Lepas tu selalu kita sebut dia punya urutan dia punya pilihan dia ketika kita nak beramal ataupun ketika kita berada di lapangan, kita kena tahu dia punya pilihan-pilihan ini. Jual beli yang pertama ialah jual beli yang hakiki. Dipanggil jual beli hakiki ni jual beli yang sempurna 6 rukun dan jual beli yang sempurna syarat dia. Kalau dalam kitab kita ni syarat dia ada 6, 5, 5. Jadi istirah ada 6 syarat. Maqudun alaih ataupun aqidain ada 5 syarat. Maqudun alaih ada 5 syarat. 5, 5, 10, campur 6 jadi 16. Dan dalam kitab kita kena cukup 16 syarat baru dinamakan jual beli yang sebenar. Pilihan kedua, ketika kita scan tak boleh nak beramal dengan jual beli yang sebenar, barulah pilihan kedua kita panggil jual beli mu'attah. Tak boleh juga nak beramal dengan jual beli mu'attah, barulah kita terus pilih akad alternatif, kita panggil. Pilihan yang ketiga iaitu kita nak panggil hibah
ataupun yang keempatnya hutan. Yang kelima ada hibah bisawabin. Jadi boleh, itulah dia urutan ataupun pilihan untuk kita guna. Asas dianya, pertama jual beli yang sebenar, yang kedua jual beli mu'attah, yang ketiganya hibah, yang keempatnya hutan. Boleh situasi tertentu kita boleh guna hutan. Janji ataupun yang paling pentingnya, sebelum kita nak berlakunya transaksi, kita kena decide ataupun kena tentu dulu akad apa yang aku nak guna. Jangan main bayar dulu baru pilih akad, tak boleh. Kena pilih dulu. Tu penting. Kenapa kita nak belajar? Kenapa kita nak belajar satu persatu akad? Sebab kita nak beramal ketika kita berada di lapangan, hak mana yang kita boleh amal. Yang paling yang paling cantiknya sudah tentunya kita beramal dengan jual beli yang sebenar. Ini kita duk bincang ni jual beli yang sebenar. Itu jual beli yang cukup 6 rukun dan cukup sempurna syarat setiap rukun. Kalau kita ni 16 syarat. Baik, kita sambung rukun yang kedua. Rukun yang kedua dia ada 5 syarat. Kenapa dia bilang 3 kalau orang tanya? Kenapa dia tak bilang detail 6? Kan rukun ni ada 6 semua detail. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada sirah, ada ijab dan qabul. Kenapa dia tak buat 6 macam tu? Dia buat 3. Jawab dia, kerana setiap pasangan itu dia sama syarat. Ijab dan qabul sama syarat. Penjual dan pembeli sama syarat. Sebab tu dia combine. Barang dan harga sama syarat, tak perlu diasinkan. Sebab tu. Dan disyaratkan pada akib, iaitu yang kata akib tu apa dia? Bai' dan mushtari. Ini bai' dan mushtari. Bai' ni penjual dan mushtari pembeli. Hendak ada, ini kita baca, yang ni kita dah baca, cuma nak ulang je. Tak detail kita dah baca. Hendak ada sah tasarruf keduanya. Yang kita nak sambungnya maka tu. Maka tu kita nak sambung. Maka tu dia panggil tafriq. Syarat dia sebelum maka, sebab maka tu tafriq bagi syarat. Lepas tu kena ulang balik. Hendak ada sah tasarruf keduanya, kedua bai' dan mushtari. Jadi syarat pertama penjual dan pembeli. Syarat pertama penjual dan pembeli ni, syarat pertama ialah sah tasarruf. Tu bahasa dalam kitab matlab. Maksud sah tasarruf ini apa dia? Iaitu dipanggil apa? Dipanggil akib dan mushtari ini ada ciri yang diluluskan oleh syarak. Apa maksud ciri dia? Mutlaqut tasarruf. Itu ciri orang yang dibenarkan oleh syarak untuk terlibat dalam jual beli. Ciri apa? Mutlaqun tasarruf. Sini dia tak guna mutlaqun tasarruf, dia guna sah tasarruf. Samalah. Jadi orang yang sah. Sah ni makna apa? Bukan sah batal ni. Bukan ibadat. Sah ni maknanya orang yang dibenarkan. Tasarruf iaitu mengurus. Orang yang dibenarkan mengurus harta sendiri. Jangan faham sah dalam bahasa, dalam ibadat. Sah tasarrufnya. Bukan sah mana sah ibadat. Batal pun dalam akidah, muamalat lain. Baik. Ada setengah kitab dia sebut tak sebut sah tasarruf. Ni spesifik. Dia guna bahasa yang orang panggil apa? Bahasa yang direct, sah tasarruf. Ada setengah kitab Arab dia tak guna tasarruf. Dia guna sah taklif. Kita jangan terkeliru juga dengan ibadat. Maksud taklif di situ, maksud mukallaf di situ ialah dengan murad dengan murad mutlaqut tasarruf. Taklif di situ bukan dengan makna mukallaf yang kita faham. Sebab apa? Sebab mukallaf dalam muamalat merujuk kepada mutlaqut tasarruf.
orang yang dibenarkan oleh syarak untuk mengurus harta sendiri. Bukan makna dia mukallaf terus boleh urus harta, tidak. Walaupun dia mukallaf dari sudut ibadah, dari sudut syarak, tetapi dia tak mutlaqut tasarruf. Dia tidak dapat kelayakan untuk syarak benarkan dia urus sendiri, maka tetap dia tak boleh terlibat dalam transaksi jual beli walaupun dia mukallaf. Walaupun dia mukallaf. Contoh kita dah bahas minggu lepas, bulan lepas. Mukallaf orang yang balik, maka mukallaflah dia. Orang yang balik. Orang yang akil, mukallaflah dia. Tetapi sekiranya dia mubazir walaupun dia mukallaf, maka tidak dibenarkan oleh syarak. Termasuk orang yang orang yang dihajar, dibekukan asetnya, dan tidak termasuk yang mutlaqut tasarruf. Baik, settle. Itu dari segi istilah. Kalau kita bertemu dengan istilah taklif, itu dengan murad mutlaqut tasarruf. Baik, settle. Kita sebut istilah bulan lepas. Pertamanya mutlaqut tasarruf, yang keduanya ahli tasarruf. Sama, mutlaqut tasarruf, ahli tasarruf. Maksud dia orang yang dibenarkan oleh syarak untuk mengurus harta sendiri. Itu tasarruf. Baik, kita ulang sekali lagi secara sepintas lalu sahaja, tak detail. Orang yang tasarruf ini apa ciri dia? Maksudnya orang yang dibenarkan oleh syarak untuk mengurus harta sendiri ni, ciri dia apa dia? Yang pertamanya akil. Yang pertama. Ciri yang keduanya baligh. Ciri yang ketiganya adalah rasyid. A, B, C. Akil, baligh, rasyid. Apabila ada tiga ciri asal, dia ada enam semua. Tiga dulu. Akil, baligh, rasyid. Akil, baligh, rasyid. Itu orang yang ada kelayakan untuk mengurus harta sendiri. Boleh jual beli, boleh terlibat dalam sewa menyewa dan sebagainya. Okay. Akil, balik sebab maka ni dia tafriq. Maka kena faham ciri dulu. Ciri apa? Orang yang mutlaqut tasarruf ni apa ciri dia? Pertamanya akil, sekejap lagi dia nak tafriq, dia nak lahirnya hukum. Sebab tu kena ingat yang ciri tasarruf. Kalau tak ingat, kita akan pening. Kenapa pula hamba tak boleh jual beli? Kenapa pula orang gila tak boleh jual beli? Kenapa pula orang bodoh tak boleh jual beli? Kenapa pula orang mubazir tak sah jual beli? Kenapa orang muflis tak sah jual beli? Kenapa pula orang tak pernah semayang tak sah jual beli? Maka tu dia akan tafriq, bagi detail lahirnya hukum. Hukum apa? Hukum kepada syarak mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf tu dia umum. Baik, kita ulang sekali lagi. Akil yang pertama, yang kedua baligh, yang ketiga rasyid. Cuma pecahan dia rasyid tu. Kenapa jadi sampai 6 tu? Pecahan dia adalah rasyid. Sebab rasyid ni apa? Rasyid ni cerdik. Itu cerdik tu orang panggil apa? Dari makna umum. Tapi dari sudut fiqh, nak nama cerdik, dia merujuk kepada orang yang bijak ataupun pandai mengurus harta, dan orang yang bijak di dalam melaksanakan hukum syarak. Tu dipanggil apa? Tu dipanggil orang yang cerdik. Jadi rasyid ini, orang yang cerdik ini, ikut qaul mu'tamad dan mazhab Syafi'i, dia kena dua ciri, iaitu muslih lidinihi walimalih. Orang yang bijak mengurus harta sendiri, dan lidini, orang yang bijak ataupun orang yang pandai melaksanakan hukum syarak. Lidini, bijak dalam agama, dan dia bijak dalam pengurusan harta. Itu qaul mu'tamad. Adapun qaul dhaif, hanya nak hukumkan orang bijak ini, orang rasyid ini, cukup satu syarat saja. Apa syarat dia? Syarat dia muslih limalih.
orang yang boleh mengurus harta sendiri walaupun tak sembahyang, walaupun tak tutup aurat, walaupun tak keluar zakat. Nama orang yang pandai juga. Itu qaul yang dhaif. Tapi kalau muktamad, kena nak nama cerdik dalam agama, kena dapat dua syarat. Syarat pertama, muslih limalih, orang yang bijak ataupun pandai mengurus harta. Apa maksud pandai mengurus harta? Dia tidak menggunakan harta dia kepada perkara haram. Tu dipanggil bijak tu. Yang dikatakan bijak mengurus harta sendiri ni, maksud dia pandai menggunakan harta mengikut peraturan syarak. Syarak tak membenarkan dia menggunakan harta untuk perkara haram. Kalaulah dia guna harta perkara haram, contoh dia guna untuk beli arak, dia guna harta untuk judi walaupun RM2, dinamakan dia itu mubazir. Istilah fiqh. Mubazir dalam istilah fiqh. Adapun mubazir dalam istilah tasawuf lain. Istilah fiqh ni apabila kita sebut mubazir, orang yang mengguna hartanya kepada perkara haram. Itu mubazir dalam fiqh. Kalau mubazir dalam tasawuf, orang yang menggunakan hartanya lebih daripada keperluan. Itu tasawuf. Dalam fiqh, walaupun dia guna lebih keperluan, tak nama mubazir. Tak nama mubazir. Dia punya baju dia, keperluan baju dia 7 helai saja. Tukar hari ni baju lain, besok baju lain. Tapi dia beli sampai 2 almari. Adakah nama mubazir di dalam fiqh? Tak nama mubazir. Dan fiqh bukan mubazir, tapi tasawuf mubazir. Dia beza, dia punya istilah. Fiqh ni apabila dia guna perkara haram saja. Arak haram dah? Arak haram. Judi haram dah? Haram. Maka dia guna untuk beli benda yang haram, menyebabkan dinamakan dia mubazir. Itu orang yang tak pandai mengurus. Sebab itulah rasyib ini, qaul mu'tamad dia kena dua, qadha yang ada satu. Rasyib apa nama ni, rasyib umumnya apa dia? Orang yang ya. Betul. Rasyid ini orang yang pandai menguruskan harta dan pandai menguruskan agama. Baik, settle yang tu. Cuma kita nak tengok pula rasyid, lawan bagi rasyid ialah sapih. Sapih ni orang yang tidak orang panggil apa, tidak dibenarkan oleh syarak untuk handle harta sendiri. Apa dia? Iaitu bodoh. Sapih tadi cerdik. Sapih tadi cerdik, lawan dia bodoh. Maka orang bodoh ni, dia tak dibenarkan untuk terlibat di dalam jual beli. Maka bodoh di sini kita faham. Kena bodoh ni ada dua. Pertamanya, bodoh ini iaitu kita panggil bahasa kita bodoh betul lah, ini bodoh sungguh, iaitu orang yang daya IQ dia, daya kematangan IQ dia berkurangan, sehingga tidak boleh membezakan nilai harta. Tu kurangnya daya IQ dia. Dikira macam mana nak nilai dia? Dikira dia tak mampu menilai harta. Itu cara bodoh dalam muamalah. Kita nak tahu dalam muamalah ni dia boleh terlibat ataupun tidak. Kalau dalam bab ibadat lain, nak tahu dia ini wajib sembahyang ataupun tidak, lain. Tapi dalam bab muamalat, kita nak tahu dia boleh jual beli ke tidak. Boleh tak suruh dia pergi pinjam barang. Boleh tak kita nak suruh dia wakil kita pergi pinjam barang. Ataupun boleh tak kita nak urus niaga dengan dia. Maka kalau kita tengok dia ini cerdik, maksudnya cerdik yang pertama, maksudnya dia ni daya IQ dia ini tahu nilai harta, maka dia ni dinamakan cerdik. Tak dinamakan bodoh. Kenapa? Kerana bodoh ini yang pertamanya, bodoh betul, bodoh sungguh, iaitu daya ataupun kemampuan IQ dia
kekurangan sehingga tidak mampu untuk membezakan nilai harta. Mana contoh nilai harta? Kita tunjuk kat dia 5 dengan 10 sama saja. Kita kata ni 10, ni 5. Sama, dia kata sama je. Maka tak boleh. Dia tak tahu pun nilai. Tapi kalau kita tunjuk kat dia, dia tahu ni RM1, ni RM2, ni RM3, ni RM4. Walaupun dia bilang pun tak erti. Kita suruh dia bilang, boleh tak sampai 10? Lupa. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10. Tapi nilai dia tahu. Sebab itu soal daya memori dia. Dia tak boleh ingat. 1 sampai 10 tak boleh ingat. Tapi nilai dia tahu. Kita jangan apabila budak ni tak reti bilang sampai 10, kita kata ini bodoh. Memanglah bodoh level kita. Tapi bodoh dalam agama, adakah dia tak boleh kita nak terlibat dengan urus niaga? Boleh. Cuma dia je. Jangan suruh dia bilang sampai 100. 10 pun tak lepas. Tapi kalau suruh tunjuk kat dia duit, ni berapa? 10. Ni 50. Dia tahu. 50, 10, 5 RM1 dia tahu. Baik, settle. Jadi kesimpulan dia, sapih yang pertamanya bodoh betul, yang keduanya sapih yang kedua iaitu orang yang tidak tahu ataupun orang yang tidak pandai mengurus harta sendiri. Orang yang tak tahu mengurus harta sendiri ni dipanggil apa? Dipanggil pertamanya mubazir, yang keduanya muflis. Bodoh, mubazir, muflis. Kalau tambah lagi nak lengkap, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Tu lengkap lah, habis. Jadi lengkap gabungan di antara rasyid dua, qaul muktamad dua, rasyid ni kena pandai urus harta sendiri dan kena pandai mengurus agama. Maksudnya kena melaksanakan hukum agama. Jadi kalau kita nak susum dianya, kita nak susum bagi lengkap semua ciri. Pertama akil, yang kedua balik, yang ketiganya ialah cerdik. Yang ketiganya ialah cerdik. Tu. Baik, settle 3. Baik. Cara kita nak bilang, kita dah tahu ahli tasarruf 3 dan kita ingat lawan dia bukan ahli tasarruf. Kita nak bilang. Bukan ahli tasarruf ni apa dia? Kalau tadi ahli tasarruf, akil, balik, cerdik. Kita dah tahu dah cerdik apa dia. Kita nak bilang pula orang yang bukan ahli tasarruf. Tu cara dia, mudah untuk ingat. Ahli tasarruf ada 3, bukan ahli tasarruf. Bukan ahli tasarruf ini, yang pertamanya ialah kanak-kanak. Yang keduanya, ataupun yang pertama gila dulu. Sebab akil kan, kita ikut dia punya cara. Yang pertama orang gila. Yang keduanya ialah kanak-kanak. Yang ketiganya ialah orang bodoh. Ketiga bodoh. Yang keempat adalah mubazir. Maksud bodoh tu bodoh betul, bodoh sungguh. Yang keempat mubazir. Mubazir ni bodoh juga, cuma kita spesifikkan nama dia. Sebenarnya mubazir duduk dalam kategori mana? Duduk dalam kategori bodoh, tapi dia bukan bodoh betul. Bodoh ni sebab apa? Ni sebab tak pandai mengurus harta. Tu. Sebab rasyid orang yang pandai mengurus harta, rasyid orang yang pandai mengurus agama. Maka nombor 4 tadi mubazir. Nombor 5 muflis. Muflis ni apa? Hutan lebih banyak daripada hartanya, sehingga dia tak mampu, harta yang ada pada dia tak mampu untuk bayar balik hutan dia. Tu dipanggil muflis. Yang ke berapa dah? 6. Ni 6 kan? Okey, yang ke-6 apa? Yang ke-6 ialah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Contoh dia, orang tak sembahyang, tak keluar zakat. Tu sapih semua tu. Semua itu adalah orang yang sapih, orang yang tak cerdik. Habis. Itu 6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mudah, bila kita dah tahu urutan 6 tu, maka mudah untuk tafriq. Maka ni dia panggil tafriq bagi syarak ahli tasarruf, tafriq bagi mutlaqut tasarruf. Apabila mutlaqut tasarruf, lahirlah keputusan, keluarlah keputusan syarak, maka tiada sah. Lahir keputusan. Ini hukum ni. Hukum. Kenapa lahir hukum? Sebab
ketetapan yang telah diperuntukkan oleh syarak. Nak terlibat dan jual beli mesti ciri penjual dan pembeli ahli tasarruf. Kalau tak termasuk tasarruf, apa dia hukum dia? Ni hukum. Maka tiada sah jual beli kanak-kanak. Satu. Dan yang gila, atau pada kata kanak-kanak. Dan yang gila, takdir dia. Dan tiada sah jual beli yani orang yang gila. Kita bilang tadi kan ada 6 kan? Yang gila 2. Dan kita ni dia tak perinci semua. Sampai 6. Sebab apa? Gaya bahasa dia lain. Dan yang dihajarkan atasnya. Okey. Dan ni atah pada kata jual beli kanak-kanak. Takdir dia dan tiada sah yani orang yang dihajarkan atasnya atau orang itu. Hajar ni mana apa? Orang yang dibekukan asetnya. Tu. Orang yang dibekukan aset dia. Orang yang dibekukan aset dia ini, siapa yang nak beku? Ada 2. Ada yang dibekukan secara auto. Tak perlu kepada orang lain membekukan. Yang keduanya dibekukan oleh kerajaan. Yang pertama, hajar. Kalau dibekukan oleh dibekukan secara auto, mana contoh dia? Orang yang dibekukan secara auto ni, pertamanya lah kanak-kanak. Auto beku. Tak boleh terlibat. Tak perlu kerajaan hajar. Tak perlu kerajaan bekukan. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang sapih yang bodoh betul. Yang keempat, murtad. Auto. Baik. Habis yang 4 kan. Dan kelima, dan setengah kitab lain dia sebut yang detail. Yang kelima, hamba. Tu dia panggil mahjur alaih. Orang yang dibekukan aset dia. Tu dia panggil beku. Ada satu lagi, beku di aset yang dibekukan oleh kerajaan. Kalau kerajaan tak beku, kita boleh terlibat. Kita boleh berurus tenaga dengan dia. Siapa dia? Pertamanya ialah orang yang mubazir. Yang keduanya orang muflis. Dan yang ketiganya ialah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. 3 tu. Itu dia kena kerajaan. Kalau ni kita tahu ni kaki tak semayam ni. Ni kaki tak pernah keluar zakat ni. Boleh tak kita berurus niaga dengan dia? Dia menjual. Boleh tak kita pergi beli barang dia? Boleh. Sah. Kenapa? Kita tahu kerajaan tak bekukan aset dia. Maka boleh terlibat walaupun dia ini termasuk orang yang sapih. Termasuk orang yang sapih ataupun mutlaqut tasarruf. Kenapa? Kerana dia berhajat kepada kerajaan yang membekukan aset. Itu dipanggil mahjurun alaih. Dan yang dihajarkan atasnya. Dan orang yang dihajar. Yani orang dihajar tidak termasuk mutlaqut tasarruf. Tak boleh terlibat. Jangan menjual beli dengan kanak-kanak. Jangan jual beli dengan orang gila. Tak sah. Baik. Dan senya tu. Baik. Jual beli kanak-kanak ni qaul, orang panggil apa? Qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tidak sah jual beli dengan kanak-kanak. Tu mazhab Syafi'i. Tidak sah jual beli dengan kanak-kanak. Cuma qaul yang dhaif. Ni. Lepas tu kita kena tahu supaya orang panggil apa? Supaya kita berurus niaga dengan kanak-kanak, kita tahu status dia. Dalam mazhab Syafi'i, qaul yang dhaif, sah jual beli
dengan kanak-kanak. Tapi syarat dia ada syarat dia. Syarat dia pertamanya mesti kanak-kanak yang mumayyiz. Syarat dia mesti kanak-kanak mumayyiz. Ni tak ada khilaf. Tidak ada khilaf ulama. Semua ulama menyatakan tidak sah jual beli kanak-kanak yang belum mumayyiz. Tak ada khilaf. Itu bersyarat dalam mazhab Syafi'i, nak berurus niaga dengan kanak-kanak mesti mumayyiz. Settle mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab ni tambahan saja. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau nak taklid pun bolehlah, tapi ini info sebagai tambahan saja. Kita pun mazhab kita ada, tak perlu tukar mazhab lain. Tapi kalau kita nak tukarlah sebagai tambahan, mazhab Ahmad bin Hanbal dia kanak-kanak sah jual beli, tetapi ada orang panggil apa, pendetilan. Dia bukan semata-mata kanak-kanak sah, tidak. Bukan semata-mata kanak-kanak sah jual beli mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau kita qaul mu'tamad, kanak-kanak mumayyiz ke tak mumayyiz tak sah terlibat dan jual beli. Tu mazhab kita agak ketat. Tapi mazhab Ahmad bin Hanbal dia ada pendetilan. Sah jual beli kanak-kanak, cuma pendetilannya yang pertama, sekiranya barangan itu barangan yang besar, barangan yang besar, barangan yang mahal, sah jual beli kanak-kanak sekiranya diizin oleh walinya. Wali di sini wali apa? Allah maksud dia. Sah sekiranya wali dia izin, kalau barang tu besar, mahal, sah kanak-kanak jual. Wali apa? Wali nikah. Waliul ma. Ni maksudnya ni waliul ma. Siapa waliul ma? Ayah dia. Lagi? Apa ayah tak apa lagi? Tak ingat waliul ma je mana? Tu. Waliul ma mudah aja. Berapa? 3 ke 4? Ni kena cekap ni. Waliul ma 4, wali nikah 50 berapa? Sekejap report dia kena hafal wali nikah 55. Sebab kalau tak ingat, siapa tak ingat wali nikah 55 tak boleh nikah. Pakcik-pakcik tak apa tak ingat sebab dia menikah semua dah. Untung ke dah menikah. Puan-puan tak menikah lagi. Nak menikah, hidup kata nak menikah dah. Tapi waliul ma tak wali apa? Wali nikah tak apa. Sila ambil wali bahaya. Ayah dia ayah ada tak apalah. Tak ada ayah. Mana tahu bertemu dengan perempuan ayah dah mati. Kacau. Kan jenuh cari tok wali. Dia tabah dia abang dia. Betul tak abang dia? Wali nikah 55 nanti kita betul step apa. Waliul ma berapa? 3. 3 ke 4? Betul semualah 3 pun betul, 4 pun betul. Asasnya 3, detailnya 4. Pertama dipanggil apa? Bapa ke atas. Yang kedua qadi. Qadi terus. Qadi terus tu jadi cepat nak menikah. Dia ingat tak qadi je. Yang kedua dia panggil wasi. Yang ketiga baru tu qadi. Jangan ingat tu qadi dulu. Yang ketiga baru qadi. Qadi apa ni? Qadi mahkamah. Qadi apa agak-agak? Kalau kata qadi, tu dah nak cari qadi apa ni? Kita duk tulis betul. Untuk guru kata qadi. Lah nak murid tanya, qadi apa? Tok guru dulu kata qadi lah. Saya pun tak tahu. Tu bagus tu pernah jawapan tu. Saya pernah mengaji dengan Tunggu Jomah. Ada certain saya terlupa dah soalan. Saya tanya, dia jawab macam mana? Dia jawab betul. Dia kata, aku mengaji dulu, aku lupa nak tanya tok guru. Maknanya pendek je. Kita nak tanya detail, dia kata aku lupa nak tanya tok guru. Betul dia jawab lurus betul. Tak pandai goreng dia. Tu orang amanah, tak pandai goreng dia. Tok Jomah ni kalau dia tak tahu, tak tahu dah aku.
Dia jawab betul. Ni tawaduk. Mengaji kat umur 40 tahun dia mengaji. Siapa lupa dia mengaji. Tanya dia, Tok Guru mengaji apa, Ayah Haji mengaji berapa tahun agak-agak? Dia teringat aku 45 lah. Lupa dia tu. Lupa mengaji. Kita lupa. Kita bukan lupa mengaji. Habis. Ingat 3. Jadi wali tu maksudnya ada 3 atau 4. Jadi 4 tu siapa? Dia 3 jasa. Jadi 4 tu pasal kita bilang bapa. Hilang bapa, mati bapa, datuk. Tu jadi 4. Datuk apa? Datuk ke atas. Lepas datuk dah mati dah, cari sampai ke atas mati dah, turun balik kepada wasi. Wasi tak ada, barulah qadi. Habis. Itu waliul mal dia. Jadi mudah je lah. Wali ada 2 je, wali nikah dengan waliul mal. Habis. Maka tak habis lagi tadi kan, Ahmad bin Hanbal dah. Satu Ahmad bin Hanbal ni perincian dia apa, pendetilan dia apa. Kalau yang pertama dia ada 2 pendetilan. Yang pertama, kalau barang tu besar, sah jual beli, kanak-kanak terlibat dalam jual beli sekira diizin oleh wali. Yang kedua, kalau barang tu kecil, barang tu murah, barang tu lekeh, hakir, apa-apa ni lekeh, murah, maka sah jual beli walaupun tak diizin oleh wali. Yang tu dia sama dengan mazhab Syafi'i juga, qadha'i. Mazhab Syafi'i asal kamu mayyiz je, tak perlu izin wali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ni banyak ni kalau kita tak alert benda ni orang apa? Kanak-kanak tu orang tak heran dah terlibat jual beli kanak-kanak ni. Dia tak perasan pun yang kata kanak-kanak ni qaul muktamad tak boleh. Ni, orang gila ni. Orang gila pergi nak beli, dia jual. Orang gila kadang-kadang duit ada. Hai bah, RM1. Kadang-kadang dia tak cerita pun RM1. Orang gila ni, dia kata nak air. Penjual bungkus-bungkus air bagi. Lepas orang gila, dia ikut di tangan dia je. Dia ada di tangan dia RM1, dia bagi RM1. Ni hak gila bagus ni. Sebenarnya gila semua bagus. Bukan ada dosa pahala dia. Dia bagi, penjual ambil. Ni penjual lebih gila daripada orang gila. Penjual ambil, haram penjual ambil. Kenapa? Kerana dia tidak sah ambil duit orang gila. Tak sah ambil. Dia kata saya tak jual beli ustaz. Saya ambil je. Tak akad jual beli. Jual beli dia tahu tak sah. Lepas tu ambil. Ambil pun tak boleh walaupun heboh. Kenapa? Kerana dia bukan ahli tasarruf. Nak heboh. Penjual ni apa nama, saya ambil je dia bagi, boleh jadi dia heboh. Tak boleh. Kenapa? Kerana heboh, orang gila heboh pun tak sah. Poin dia apa? Poin dia kenapa tak sah? Kerana dia bukan ahli tasarruf. Mutlaqu tasarruf. Ya. Yang kanak-kanak kecil ni tu dia sebagai amali tu syarat mumayyiz. Ya betul, mumayyiz. Semua ulama. Semua ulama mengatakan tak sah jual beli kanak-kanak yang belum mumayyiz. Baik. Habis orang gila tadi dah. Orang gila tadi habis. Jadi jangan kita ambil duit orang gila, duit orang bodoh dan duit kanak-kanak. Melainkan kalau nak ambil juga kanak-kanak ni qadha'i berlaku atas jalan jual beli. Habis. Satu lagi istilah, dia ada 3 istilah. Satu ahli tasarruf, yang kedua mutlaqut tasarruf, satu lagi dia panggil ahli tabarruk. Kanak-kanak bukan ahli tabarruk. Orang gila bukan ahli tabarruk. Ahli tabarruk ni apa dia? Ahli, yakni orang yang ada kelayakan. Ahli ni maknanya orang yang ada kelayakan. Sebab tu kita kata dia ni ahli dalam fiqh. Dia ni ahli dalam tasawuf. Ahli ni mana orang yang ada kelayakan. Tabarruk dalam menderma. Tabarruk ni dalam membuat kebajikan. Tabarruk. Apa dia kebajikan? Umum. Derma tu panggil kebajikan. Heboh orang panggil kebajikan. Sama juga
Ahli tabarruk pun sama juga. Ha. Yang tersorang. Ha, sama. Lepas tu kanak-kanak dia bukan ahli tabarruk. Lepas tu kalau orang tanya kenapa kanak-kanak tak sah hibah? Tak sah dia bagi. Kadang-kadang kita minta Putera tak balik lagi. Gula-gula. Ambuk gula-gula di rumah. Bagi aku 2 biji. Pakai duk pau putera. Dia tak balik lagi. Tak mimpi lagi dia. Tak tahu bila duk tunggu nak mimpi. Dia tak mimpi lagi, tak boleh lagi ambil. Walaupun dia bagi, tak sah. Kenapa? Kerana dia bukan ahli tabarruk. Maksudnya dia bukan orang yang sah untuk menderma. Itu tabarruk. Tabarruk ni orang yang dibenarkan oleh syarak untuk menderma ataupun meninfak, mengurus harta dia. Samalah. Cuma beza istilah aja. Makna lebih kurang aja. Ahli tabarruk, ahli tasarruf, mutlaqu tasarruf. 3 istilah. Sama je. Jadi jawab mudah je kalau kita faham. Kenapa kanak-kanak tak boleh bagi hebah? Jangan minta sedekah dengan kanak-kanak. Jangan minta hebah dengan kanak-kanak. Jangan minta hadiah dengan kanak-kanak. Jangan minta derma dengan kanak-kanak. Kenapa? Jawapan mudah. Dia bukan ahli tabarruk. Tak sah dia menderma. Melainkan bapak dia ajar dia latih. Bagi duit bapak, jangan latih dengan duit kanak-kanak. Bapak pun tak betul juga. Dia bagi, dia suruh kanak-kanak anak dia ni ambil duit anak dia, pergi belajar derma. Boh dalam tabung. Latih dengan duit anak sendiri tak sah. Kena latih dengan duit dia. Boleh? Duit bapak. Ni duit. Ni duit ayah. Abang, pergi letak tu dalam tabung masjid tu. Boleh? Dia nak ajar anak dia menderma. Orang kita dia tak boleh beza di antara istilah syarak dengan penggunaan bahasa Arab. Ni pun kena faham. Apabila orang tanya, ni bagi ni atas dasar apa? Saya infak ustaz. Ini bagi ni atas dasar apa? Saya derma. Derma dengan infak itu merujuk kepada pemberian. Tapi dia kena ada stand, ada dasar dia, ada akad dia. Saya derma duit ini menggunakan akad hebah. Orang panggil apa? Derma. Derma ni pemberian. Infak sama. Infak pemberian. Infak dana aspa. Derma dana asfa. Tapi derma tu guna akad apa? Saya guna akad hebah. Derma saya ni saya guna niat hadiah. Orang kita dah terbiasa dengan istilah infak, terbiasa dengan istilah derma, sehingga dia lupa, dia hilang dah terma. Terma apa? Hilang nama syarak. Hilang akad syarak dah hilang. Akad hebah hilang, akad hadiah hilang, akad sedekah hilang. Yang tinggal apa? Tinggalnya beri. Cuma beri itu bahasa Melayu. Tukar pada istilah agama, infak. Infak untuk dana asfar, infak untuk dana pondok ni, infak untuk masjid. Infak tak tahu apa. Maksudnya tak tahu atas akad apa. Itu dia penghilamnya akad. Maka kitalah antara peranan dan tugas kita untuk mengembalikan balik apa panggil apa? Hukum syarak yang hilang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Habis. Dan apa tu? Lusan bayu apa bayu? Dan hak alih kan? Dia kebanyakan jatuh lah kitabnya. Dia bukan jatuh kitab tu. Betul dah kitabnya eja alamu. Dia sebenarnya hanya senya. Apa eja alamu? Kalau kitab saya ni ha alif sin je. Betul. Alif sinnya tu antara kitab yang tak jatuh lah. Kitab lama. Tapi eja alamu. Kalau kitab baru jatuh. Dia tak ada hanya senya, tak ada. Dia ada dan bahawa. Dan bahawa sah. Dia asalnya dan hanya senya. Takkid ya tu. Sah membeli oleh sahaya akan dirinya. Asalnya sahaya ni termasuk orang mahjur alaih, termasuk orang yang dihajarkan, termasuk bukan ahli tasarruf, bukan ahli tabarruk. Hamba dia tak boleh. Tak boleh dia nak jual beli, tak boleh nak derma, kerana dia bukan ahli tasarruf hamba ni. Tapi di sini ni
pengecualian. Ada hamba yang sah juga, yang boleh juga untuk terima zakat, dan hanya senyesah membeli oleh sahaya. Hamba lah saya tu. Beli-beli tu akan diri hamba, serta dia beli diri dia tu dalam status dia tu bukan ahli tasarruf, serta keadaan hamba tu tiada mutlaqut tasarrufnya. Tiada mutlaqut tasarruf, tiada bebas tasarruf pengurusan hartanya. Status dia itu, dia orang yang tidak dibenarkan untuk mengurus harta sendiri. Tak boleh berjual beli, tak boleh jual, tak boleh beli, melainkan tuan dia saja. Hamba dia macam kanak-kanak, tak boleh terlibat dalam urus niaga, tak boleh nak pinjam barang, tak boleh nak bagi pinjam, tak boleh nak derma, tak boleh. Tapi di sini ni dia panggil apa? Dia panggil pengecualian. Pengecualian, ada hamba yang dibenarkan untuk apa? Dibenarkan terlibat dalam jual beli. Hamba mana ni? Satu je. Hamba mana agak-agak? Hamba ada 4. Hamba kitabah, hamba mudabbar, hamba muba'ad, ummul walad. Nampak tak? Ingat hamba tu. Kalau tak ingat hamba tu, tak tahulah, tak ada lah generasi lain nak ingat. Generasi pok kita je. Hak 2-3 ekor ni ya. Nak pupuh dah. Tak tanya orang lain memang lagi tak ingat. Apa tu pok kita kena rasa macam bertanggungjawab untuk mempertahankan ilmu hamba. Nak orang lain tak tahu siapa dah. Biarlah buat kita pupuh, tetapi lelaki sejati. Lelaki sejati takkan pupuh. Macam bangsa juga. Bangsa ni dia boleh pupus. Bangsa ni Allah boleh pupuskan satu-satu bangsa. Begitu juga bahasa. Bahasa setiap hari dia pupus. Kita tengok sejarah bangsa Kibti sampai hari ni hilang. Tak ada bangsa Kibti. Allah pupuskan bangsa Kibti. Tidak hebat bangsa Kibti? Antara bangsa yang popular zaman dinasti Fir'aun. Dalam 700 tahun Allah pupuskan bangsa dia melalui proses. Setiap 100 tahun Allah turunkan musibah sehingga meragup nyawa bangsa Kibti. 7 kali Allah turunkan musibah sehinggalah akhirnya selepas 700 tahun dinasti Fir'aun, bangsa Kibti sampai hari ini hilang. Tu bangsa boleh pupus. Bangsa Melayu juga tidak mustahil akan pupus. Melainkan ada orang yang memperjuang dan memartabatkan kembali bangsa. Kena rasa hebat bangsa Melayu, kena rasa hebat dengan bahasa Melayu. Waktu lama dulu nak pertahankan bangsa dia, walaupun orang dulu menguasai bahasa Arab, tapi dia melahirkan kitab-kitab Jawi. Kenapa? Kerana kitab Jawi dalam bahasa ibunda berbeza dengan bahasa orang lain. Walaupun kita pakar dalam bahasa orang lain, kita pakar dalam bahasa Arab, tetapi hampir dengan kita ini, dekat dengan kita ini, bahasa kita lagi. Tu. Habis Jadi hamba apa yang sah jual diri dia sendiri? Iaitu hamba mukatab. Hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba apa? Hamba yang diakad kitabah. Tu mukatab. Hamba yang diakad kitabah oleh tuannya. Kitabah ni apa? Ya, ini hamba yang diakad oleh tuannya, memerdekakan dirinya. Itu mana kitabah. Hamba yang diakad kitabah oleh tuannya. Akad
membebaskan, memerdekakan dirinya dengan apa? Dengan bayaran. Tu mana kitabah? Akad bayaran. Bebas dengan bayaran. Kitabah ni asalnya tulisan, kitabah, writing. Tapi merujuk kepada apa? Dengan makna apa? Dengan makna ketetapan yang dibuat oleh tuannya untuk membebaskan hambanya dengan bayaran. Cuma kitabah ataupun ketetapan yang dibuat oleh tuan dia, syarat menetapkan apa? Bayaran itu mesti sekurang-kurang 2 kali tempoh bayaran. Baru sah. Kalau tuan dia sekali langsam, okey, tidak sah akad kitabah, terbatal akad kitabah. Dia kena sekurang-kurang 2 nujum, maksudnya 2 kali, 2 tempoh. Contohnya 6 bulan pertama bayar 5,000, 6 bulan selepas itu 5,000. Kerana akad kitabah ini 10,000. Aku merdekalah kamu dengan bayaran 10,000, bayar 2 kali. Itu dipanggil akad kitabah. Jadi apa relate ataupun hubung kait dengan poin yang kita nak bincang? Yang poin yang kita nak bincang iaitu sah akad kitabah tuan dengan hamba ni. Asalkan hamba bukan ahli tasarruf, macam mana boleh akad kitabah? Maksud akad kitabah ni iaitu akad memerdekakan. Dia akad kitabah ni menyamai dengan akad jual beli. Seolah-olah kata penjual, seolah-olah kata tuan dia, aku juallah kamu dengan harga RM10,000, bayar tempoh 2 kali. Itu akad kitabah. Maka pembeli kata apa? Pembeli ni diri dia sendiri beli diri dia. Asalnya tak sah, tapi pengecualian. Diri dia kata apa? Dia kata qabul. Diri dia terima. Seolah-olah apa? Seolah-olah diri dia kata, aku beli diri aku dengan harga RM5,000, bayar 2 kali. Sah. Asal tak sah, itu dipanggil akad kitabah. Masuk kitabah tu akad memerdekakan, memerdekakan diri dia dengan tuan dia, iaitu menepati akad jual beli. Seolah-olah akad jual beli, cuma dia tak panggil jual beli, dia panggil kitabah. Tapi sebenarnya jual beli lah tu. Dia beli diri dia. Kan hamba ni selain daripada bebas secara percuma, dia jual. Dia tak nak bagi percuma, dia jual. Maka jual kepada orang lain, kita faham jual beli pada orang lain. Jual kepada diri dia sendiri, itulah dipanggil akad kitabah. Iaitu akad jual beli hamba. Tuan seolah-olah tuan jual kepada diri dia. Tu diri dia kena bayar. Habis. Yang lain tak? Lain tak sah. Hamba mukatak aja. Hamba mudabbar tak boleh berjual beli. Hamba mudabbar ni apa dia? Iaitu hamba lelaki ataupun perempuan yang diucapkan oleh tuannya, sekiranya aku mati, maka engkau merdeka. Tu mudabbar. Tuan dia akad mudabbar. Mudabbar dengan mukatab ni merujuk pada akad lah. Kalau akad kitabah, akad jual beli. Kalau akad mudabbar, akad pembebasan hamba selepas mati. Tu panggil mudabbar. Mudabbar ni apa? Aku bebas apabila aku mati, aku bebaskan kamu. Tu panggil mudabbar. Tu panggil akad mudabbar. Maka hamba ni apabila tuan dia angkat lagu tu, status dia ni dinamakan bukan hamba biasa, nama hamba mudabbar. Mudabbar tu nama kepada angkat apa? Tuan dia kata, sekiranya aku meninggal, aku bebaskan kamu. Tu dia doa bila tuan dia nak mati. Bila tuan dia nak mati, tak sabar nak bebas. Kita ni nikmat ni sebenarnya bersyukur. Nikmat tak jadi hamba. Nikmat lahir-lahir merdeka. Ada 2 nikmat besar selain daripada nikmat iman Islam. Pertamanya nikmat kemerdekaan diri kita. Tu tak duduk bawah siapa-siapa, jajahan siapa-siapa, tak duduk bawah tuan siapa-siapa. Sebab kita hari ni tak rasa nikmat merdeka diri ni sebab kita tak nampak
paling kiri paling kanan tak nampak hamba. Orang dulu nampak tunggu je cik dia sempat dengan hamba. Hebat dia. Dia sempat dengan hamba. Dia boleh cerita. Waktu kalau dia mengajar cerita hamba sedap. Macam kita tengok filem Piramli. Kan? Orang Melayu tak kenal hamba kalau Piramli tak buat filem, tak buat hamba. Tak tahu pun hamba. Nasib baik Piramli ni. Tinggal jasa besar kepada orang Melayu. Buat filem-filem yang ada unsur-unsur hukum syarak. Tidak, orang Melayu pun tak tahu hamba apa hamba. Tu pun hak tengok filem Piramli dia tak tahu apa dia. Piramli duk jual hamba tu, apa dia hamba. Dia tak tahu. Melainkan orang belajar. Orang belajar kitab Matlaq, dia tu bab hamba, dia pun lagi jelas. Oh ya, betul hak Piramli jual. Ada ustaz merapu. Ada kata hamba ni bukan macam Piramli dia jual. Oh, teruk benar lah. Nak lawan Piramli. Dia tak tahu Piramli alim pada dia. Saya pernah dengar seorang ustaz ni, dia tak mengaji Malak, saya tahu dia. Dia kata apa? Dia kata hamba ni apa tuan? Hamba ni hamba lah, tapi bukan macam Piramli jual tu. Oh, sebaik Piramli tak ada. Kalau tidak, luku kepala kat Piramli. Piramli mengaji kitab Matlaq. Dia tak mengaji. Confirm, macam kerak jari kita tahu dia tak mengaji. Tok Guru kata sedap. Aci potong jari aku. Oh, tu confident Tok Guru. Aku tahu dia tak mengaji. Potong tangan aku kalau dia mengaji. Kalau dia cakap mengaji juga menipu. Memang dia tak mengaji pun. Dia tuduh Piramli, bukan Piramli. Ya? Akad kitabah. Okey. Inilah dia. Dia pengecualian. Asal dianya, kenapa dibenarkan? Kerana asal dia tak boleh jual beli. Tapi melainkan yang dibenarkan jual belinya pada satu isu saja. Untuk beli diri dia. Beli orang lain tak boleh. Beli diri dia. Sebab apa? Sebab inilah dia al-illatul ba'isah. Sebab terdesak untuk membebaskan diri dia. Boleh. Ni kata ulama kata besarnya pahala bebaskan hamba. Sehingga hamba pun dibenarkan untuk membeli diri dia. Ni rancangan ulama syarak bebaskan hamba. Jadi itulah dia. Hamba Piramli buat tu betul dah. Tu bab hamba lah, jangan betul semua. Bab hamba tu betul lah dia buat. Antara tengok. Jadi ustaz ni memang tak confirm tak betul. Sebab apa? Dia kata Piramli buat bukan tak betul. Tengok Piramli buat. Saya tak ingat dah lama dah tak orang panggil apa? Tak refer balik. Dulu selalu duk tengok. Kan ada satu dia suruh buka tudung. Ingat tak? Tengok cara sah jual beli. Piramli nak tunjuk. Kan hamba hak tua tu kan dia cover muka. Dia jual hak tak laku tu. Dia tutup muka. Kan pembeli tu dia suruh buka muka nak tengok tua ke muda. Buka tua. Tak laku. Itulah syarat sah hamba. Hamba nak beli dia boleh buka, kena buka. Tengok. Melainkan aurah saja tak boleh buka. Aurah boleh khiyar. Aurah tak boleh buka. Tak boleh tengok. Sah jual beli boleh tengok aurah dia. Selagi tak beli, aurah dia tak boleh tengok. Hanya boleh tengok muka, boleh tengok tangan saja. Tak boleh selok pohon lagi tengok ada kurak ke tidak. Tengok atas belakang ni, panau ke tidak. Koklah ada kurak ke apa, ada panau ke apa, jerawat apa ke, buka atas belakang, tak boleh. Tapi tanya tuan dia, oh cantik dah kulit hamba ni? Oh cantik poh, macam jambu. Laki tapi cantik kulit dia. Tiba-tiba sampai rumah, selok tu dia penuh jerawat atas belakang. Maka khiyar. Boleh khiyar. Ni contoh laki boleh lah tengok. Contoh perempuan lah ni. Laki boleh selok, jangan selok punggung dia je. Boleh tengok laki, tak masalah. Tengok Piramli tunjuk cantik. Ada ke cakap Piramli tak betul? Kalaulah Piramli ni tak pernah tunjuk hamba, lagi teruk ustaz ni. Lagi dia tak tahu hamba tu apa dia. Nampak tak? Ni duk bubuh kat Piramli. Itu salah tu. Duk ni sembah kepada orang tak betul. 2 kali ustaz dah. Diri dia tak betul, dia cakap Piramli tak betul. Piramli tu Tok Guru tu, Tok Guru kita tu. Kerana kita tahu hamba dengan sebab dia, Tok Guru dah tu. Tok Guru je cik selalu sebut. Oh dia kata Tok Guru pula.
Piramli tu dia kata, Tok Guru, kalau hidup zaman hari ni, hampa je buat main-main. Ni nak cerita alim yang Piramli tu. Soal dia duk joget apa itu soal lain. Jangan duk tengok. Kita tengok alim dia tu. Sebab dulu mana ada sekolah penjajah, tak ada. Sekolah pondok je ada. Keluar menetah dia tu, dia nak mengaji mana dulu? Tak ada sekolah rendah. Tak ada sekolah menengah lagi. Semua sekolah kat pondok semua. Sebab tu dia alim. Saya pun je kenal Piramli tu dengan Tok Guru je. Dulu saya tengok filem daripada tahun 80 lagi filem, tapi saya tak tahu dia alim. Ngaji dengan Tok Guru cik barulah tahu, oh rupanya alim Tok Guru Piramli ni. Tidak, kita pun tak iktiraf dia alim. Kita tengok show, tengok cerita dia je. Memang saya dah tahun 80 lagi ayah saya bawa. Saya tak tahu masa tu cerita hitam putih. Apa TV hitam putih. Saya dah je 4 saya ingat. Dah je 3, je 4, je 5, 3 tahun. Teman ayah. Apa? Ayah saya dia minat Piramli. Di rumah tak ada TV. Nak kena pergi tengok tu. Di kampung ada 1 biji je. Satu kampung saya tu 1 biji je. Pakak pergi tengok rumah dia. Nasib baik tu rumah tak ambil tiket. Tengok Piramli. Hitam putih. Sampai pukul 10 tertidur kita. Kita bukan tahu apa. Budak kecil. Budak darjah 3 baru. Tidur. Sebab ayah ni dia tunggu sampai pukul 11 tu. Habis Piramli baru balik. Punya minat. Jadi jasa Piramli lah besar lah. Dan jasa ayah kita jugalah. Bawa berkenal Piramli. Habis. Kerana kenapa yang sah ni? Kerana dia panggil ilah sah. Kerana tu al-illah. Bukan ilatul ba'isah. Ilah sah. Apa sah? Kerana maksudnya maksudnya apa? Akad kitabah tu sah membeli oleh saya akan dirinya. Tu maksudnya, maksud apa? Maksud sah beli oleh saya akan dirinya. Tu maksudnya tu. Maksudnya merdeka. Habis. Maka berkata penghulunya, penghulu hamba. Ni tengok penghulu kata apa kat dia. Kat kitabah. Aku jual akan dikau akan diri engkau dengan sekian itu. Aku jual sekian itu tu kinayah. Aku jual kepada kamu diri kamu 10,000. Itu akad kitabah. Dia jual hamba kepada diri dia. Maka dia kena cari duit lah. Maka habis. Seperti katanya kata penghulu, aku merdeka akan dikau dengan sekian sama. Asalnya dia merdeka. Asal dia merdeka dengan sekian. Dengan bayaran. Tapi sama dengan dia cakap, aku jual kamu akan diri kamu dengan sekian, sama. Lapan merdeka dengan lapan jual beli sama. Wallahu a'lam. Maksudnya hamba ni dia kena bayar duit. Dia bayar duit. Dia boleh sah cari duit. Hamba ni lah yang sah terima zakat ni. Asalnya dia tak sah terima zakat. Hamba mudabbar tak sah, hamba muba'ab tak sah. Umul walak tak sah. Yang sah terima zakat adalah hamba mukatab saja. Sebab dia asalnya dia tak boleh pegang duit. Hamba tak boleh pegang duit macam kanak-kanak. Kena tuan dia pegang. Orang bagi dekat dia tak sah. Jadi harta tuan. Jadi harta tuan. Melainkan mukatab. Sebab hamba ni sah ender duit. Walaupun asal tasarruf, pengecualian. Asal dia bukan ahli tasarruf. Tapi apabila dia akad kitabah saja, maka dia boleh pegang duit, boleh kumpul duit. Untuk apa? Untuk bayar diri dia. Sebab tu dia boleh terima zakat. Orang bagi hebah dia boleh terima. Orang bagi hadiah boleh terima. Dia bekerja minta bayar. Contoh, asalnya kalau dia kerja bayar tak sah. Kena bayar kepada tuan dia. Maka dia boleh kumpul duit. Bayar kepada tuannya.
Habis insya-Allah mula depan kita ekspreskan sikit dan disyaratkan pula ketiadaan digagahi yang tidak sebenar. Ini mudah aja. Hari ni payah sikit, ini kena slow lah. Syarat pertama dia agak payah dan dia isu dia banyak. Yang lain mudah saja. Wallahu a'lam. Atau dia kena cari. Itu kena bagi tempoh. Kalau tak bagi tempoh tak sah. Maka dia kena cari. Asalnya kalau hamba biasa cari pun tak jadi duit dia. Sebab dia berada bawah rentahan tuan dia. Dia dikontrol oleh tuan dia. Dia tak boleh pandai-pandai bekerja sendiri. Tak boleh. Setiap masa dia mesti minta izin dengan tuan. Dia status sama. Apa dia? Akad kitabah. Aku jual akan dikau, akan diri engkau dengan sekian. Jadi sekian tu syarat kena ada. Sekian itu kinayah kepada angka. Sekian tu contohnya 5,000. Benda tu tak diambil, tak ada lagi lah. Itu tak ada lagi. Tapi hamba tu dah minta lah. Minta bebas. Dia minta beli diri. Ya. Dia cakap, tuan saya nak beli diri. Sebab itu dia kena bagi tempoh. Di sini dia tak sebut tempoh. Dia seolah-olah jual beli hutang. Dia bagi tempoh. Dalam ini ringkasnya. Patut dia kena bagi lepas sekian tu dia kena syarat mesti nyata tempoh dalam majlis akad. Contoh dia, aku jual akan diri kamu dengan 10,000, sambung lagi ni tak ada. Sambung lagi ke? Dalam tempoh 10 bulan, 2 kali bayar. Jadi menepatilah jual beli hutang. Maksud dia kena cari tempoh pertama berapa, tempoh kedua berapa. Dalam tempoh 6 bulan pertama tu carilah duit dia. Orang zakat, orang bagi hadiah pun dia boleh terima, orang bagi zakat pun dia boleh terima, orang bagi upah pun dia sah terima. Sebab kumpul untuk bebaskan diri dia. Sebab tu tak sah sekiranya bagi satu tempoh, satu nujum tak sah. Dia sekurang 2 ke atas. 3 lagi okey lah. Sebab minimum dia 2. Jangan kata sekali cash lagi tak sah. 10k. Mananya kawan tu buat ada duit. Sebelum ni kawan tu jadi hamba biasa. Hamba biasa dia tak boleh pegang duit. Orang bagi tak sah dia terima. Hamba biasa. Contohlah kita ada hamba. Hamba kita ni kita pinjankan. Dia boleh pinjankan hamba kepada kawan kita. Sak Pendi kesian kat dia hari ni tak ada siapa nak jadi pembantu dia. Akak apa tu? Mana? Akak Guni besar. Kata tak apalah Ustaz Pendi, saya ada, budak saya ada. Dia orang dulu dia tak panggil hamba, dia panggil budak. Hari ni pun kita panggil. Budak rumah saya banyak, orang Kelantan biasa pakai budak. Oh, siapa Ustaz? Budak saya ramai rumah. Ini pengaruh hamba dulu. Dulu dia panggil budak. Budak saya ramai. Berapa ekor budak? Ada 5 ekor. Dia tak merdeka selagi dia, sebab dia berisiko untuk dia tak mampu bayar, tak merdeka. Kalau dia tak merdeka. Walaupun dia dah diangkat kitabah. Bukan angkat kitabah dia merdeka tu dah. Dia kena merdeka bila? Kalau kita jual beli bila? Kalau jual beli hutang lain. Jual beli hutang dia dah boleh milik sempurna dah. Tapi hamba dah. Hamba ni kalau dia tak mampu bayar, status dia tu dia panggil tak sempurna lagi hamba. Tak sempurna hamba. Tak sempurna merdeka. Sebab apa tu? Sebab dia boleh jadi tak merdeka. Contohlah 2 nujum tak mampu bayar, tak merdeka. Kembali balik zaman biasa, hamba biasa balik. Contohlah, tuan dia bagi 12 bulan. Tiba-tiba hanya 12 bulan dan 10k. Tiba-tiba dia mampu cari 8k. 2k lagi dah. Allah tak mau bayar, tak boleh. Habis burn lah. Kena akad lain lah. Ya, dalam tempoh tu kena bawa 10k. Tak mampu bawa 10k, tak merdeka. Kena akad lain lah. Pujuk tuan lah, tuan akad lain lah, akad lain. Tak mau lah aku sekali je. Tak boleh merdeka dah. Dia tak bagi. Lepas akad tu yang punya lepas akad jangan belum lagi dah. Belum tu hamba biasa. Bila status dia bertukar, lepas akad baru nama akad kitabah, hamba kitabah. Lepas akad mudabbar baru nama dia hamba mudabbar.
Hamba muba'at sama. Biasa hamba biasa. Kita nak pergi beli nak pakak. Tok pian 5,000, sak pendi 5,000. Ada seekor hamba ni 10k. Kena betul kita. Tapi tak mampu nak beli seorang sebab 5k. Kita hanya ada 5k pakak. Dua dia panggil bersharing, satu hamba. Bila jadi hamba muba'at? Setelah kita belilah. Beli dengan pakak 2 warna, baru dia dengan hamba muba'at. Pakak 3 boleh. Wallahu a'lam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.